malam kepada semua pendengar Ria 897 FM. Apa kabar semua? Diharapkan anda dalam keadaan yang baik dan sihat. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan MJ12. Kalau semalam on-call diketengahkan kerana semalam terlalu penat. Ya, apabila saya bertugas pada waktu pagi, diikuti pula ada latihan-latihan yang perlu saya jalani. Jadi bila nak tunggu pukul 12 tu, saya rasa sebelum jam 12 saya dah kena migraine. Jadi terima kasih kerana memahami, dan bila saya berkongsi saya terlampau penat, ramai telah pun menyarankan untuk saya berehat, dan tidak kisah kalau malam semalam kita teruskan dengan MJ12 on call, saudara. Jadi kita kembali ke udara secara langsung berkongsi pengalaman anda. Hujung minggu pun dah sampai. Bagaimana dengan anda semua? Di mana anda berada sekarang ini? Mungkin ada yang sedang mendengar dalam kenderaan, ada di rumah, ada mungkin bertugas seperti saya, dan juga mungkin ada di antara anda yang sedang mendengar ini berada di tepi pantai. Jadi saudara ingat, rancangan misteri jam 12 sememangnya hanya satu hiburan saja. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Saudara, pada hari ini Singapura telah pun dikejutkan ya dengan satu video yang tersebar luas. Video yang mana daripada apa yang saya difahamkan, video ini pun dah menular sampai ke seberang tambak. Video seorang pekerja pembantu rumah, yang mana dalam video itu menunjukkan rakaman CCTV dalam rumah. Beliau ni seolah-olah dirasuk ataupun kena sampuk. Ada yang mengatakan ini adalah sesuatu yang dilakonkan, dibuat-buat. Ada yang katakan ini pernah berlaku pada pembantu rumah anda dan anda rasa ini adalah perkara yang benar-benar berlaku. Saya cuba menjejaki tuan punya CCTV, tetapi tidak dapat menjejaki beliau. Sebabnya saya ingin ketahui cerita yang sebenar. Hanya tuan empunya diri dan juga pembantu rumah itu dapat memberitahu apa sebenarnya yang berlaku. Kita semua di internet ni, di dunia maya, hanya mampu memberi andaian dan pendapat pandangan kita. Sesetengah pendapat pandangan mengatakan, oh itu lakonan sebabnya nak balik, nak tukar majikan. Ada yang kata ini betul, ini adalah saka turun-temurun. Ada yang kata ini pendamping dibawa dari kampung Indonesia. Jadi macam-macam pendapat andaian yang diberikan oleh individu. Dan ternyata pendapat andaian itu selagi tidak ada kata-kata putus, kata sebenar yang dikeluarkan dari majikan, semua yang kita dengar itu hanya sekadar pendapat pandangan. Nampak? Jadi tugas saya ni, bila saya muat naikkan dan bertanya, ingin saya temu bual empunya video, dan juga kalau dapat pembantu rumah itu, dan ingin bertanya sebenarnya apa yang berlaku. Adakah benar-benar pembantu rumah itu kena sampuk ataupun tidak? Tapi setakat ini kita semua hanya mampu memberikan pendapat, andaian, pandangan kita saja. Sampai satu hari nanti mungkin kalaulah saya berjaya berhubung ataupun kita dengar sendiri, mungkin tuan empunya diri muat naikkan satu status di media sosial dan memberitahu apa sebenarnya yang berlaku, barulah kita akan tahu kisah sebenar. Buat masa ini, semua hanyalah andaian dan pendapat pandangan saja. Saudara pendengar Misteri Jam 12, apa yang ingin saya ketengahkan di sini, ada satu pengalaman yang diceritakan sekejap lagi kalau sempat saya akan cuba. Ada seorang pendengar berkongsi, ya, kejadian berlaku dalam rumah, siap ada audio. Dalam rumah dia pasang CCTV dan ada audio yang mana beliau terperanjat lah bila beliau melihat balik CCTV itu sesuatu berlaku dalam rumah. Akan saya kongsi dengan anda sebentar nanti dengan audionya sekali. Tapi sebelum tu kita teruskan kisah yang pertama pada tengah malam ini bersama dengan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Pendengar Ria 897, terima kasih kepada anda. Dan kisah yang pertama pada tengah malam ini yang ingin saya kongsi dengan anda semua, ini datang kiriman email daripada Kak Nur Gaya. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama kakak Nur Gaya. Kisi boleh panggil kakak Kak Gaya. Pengalaman yang Kak Gaya nak ceritakan ini berkenaan dengan jiran sebelah rumah kakak. Jiran sebelah rumah kakak ni Casey, kakak kenal. Kita rapat sangat-sangat. Tapi ada kalanya kakak rasa kasihan dengan keluarga jiran sebelah. Kadang-kadang pada waktu maghrib, selalunya terjadi pada waktu maghrib. Nak masuk waktu maghrib akan terdengar, dia akan terpekik Casey, jiran sebelah. Kakak yang dah sebati dengan pekikan-pekikan gangguan-gangguan rumah jiran sebelah ni, setiap kali dengar, setiap kali takut, setiap kali akan kakak terperanjat. Kata Kak Gaya. Bayangkan Casey, kakak tahu dan jiran sebelah pernah berkongsi dengan kakak. Dia kata dia ni mangsa sihir dibuat orang. Dia pernah ceritakan dengan kakak dan dia kata minta maaf, suami isteri pernah datang rumah kakak. Kak Gaya, ni saya dengan isteri saya datang ni, sebenarnya saya malu sangat dengan Kak Gaya. Kenapa pula kau cakap macam tu? Tak adalah Kak Gaya, Kak Gaya pun pasti dah dengar kan. Kadang-kadang bunyi pekikan, bunyi mengilai datang dari rumah saya. Saya malu dengan Kak Gaya sebab ialah mengganggu, terpekik-pekik. Tapi sememangnya Kak Gaya, ini perbuatan, kejadian ini memang tak boleh dielakkan. Jadi saya dengan isteri datang ni, yang pertama nak minta maaf. Yang kedua, kita nak jelaskan kenapa dan apa yang berlaku. Semoga Kak Gaya faham keadaan saya dengan isteri. Sudahlah, kakak tak kisah, kakak faham sangat. Kita kan berjiran dah lama. Tapi Kak Gaya, sebagai seorang jiran, dan Kak Gaya ni saya dah anggap macam kakak kita sendiri. Kak Gaya mesti tahu, sebenarnya dah beberapa bulan ni isteri saya berubat. Dia adalah mangsa sihir. Astaghfirullahalazim. Siapa pula yang buat kerja terkutuk ni? Tak takut ke orang-orang ni dengan mati? Tak takut ke orang-orang ni dengan pembalasan di akhirat nanti? Sihir menyihir. Kalau ia pun kita tak suka dengan seseorang, kalau ia pun ada selisih faham dengan orang, kita berajak berunding, berbual, tegur. Kalau tak nak juga, angkat kaki jalan dan buat bodoh. Itulah Kak Gaya, saya dengan isteri pun ingatkan, yalah, dia buat macam tu. Tapi tidak Kak Gaya. Dia pilih jalan yang tidak diredai. Kak Gaya, saya dengan isteri kena macam-macam gangguan. Jadi pendengar Ria 897, berikut ini adalah kisah daripada jiran sebelah yang ceritakan pada Kak Gaya, dan Kak Gaya nak berkongsi pada yang lain dengan niat supaya kita yang sedang melakukan kerja terkutuk ini, yang mendengar rancangan MG12, kata Kak Gaya, kakak pasti Casey, peminat rancangan MG12 ni ramai. Ya, dan kakak haraplah mereka yang mungkin gemar menghantar barang, mengirim barang, mengapa-apakan orang dari segi halus, cara halus, hentikanlah. Sebab memang tidak baik kita memporak-perandakan hidup orang. Jadi pendengar Misteri Jam 12, Kak Gaya kata, jirannya menceritakan lagi, pertama sekali
yang terkena isteri saya. Apabila isteri saya keluar rumah nak jemur baju dekat koridor, depan rumah Casey ada duit kertas. Dekat depan rumah tu ada duit kertas terselit dekat tepi pasu. Isteri saya boleh ternampak wang $50. Waktu tu isteri pegang dengan tangan, maka terjadilah sihir yang pertama. Duit $50 tu dah pun disihir, Casey. Isteri sentuh, terjadilah kejadian sihir yang pertama. Katanya di sini bila isterinya dah terkena dah pegang duit, okey, tak ada apa-apa lah, keadaan okey. Isterinya jemur baju, masuk dalam rumah, tunggu suami balik, makan sama-sama dengan isteri, waktu maghrib solat. Malam hari, saudara, saya ceritakan ni pun meremang bulu rumah saya. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Jadi anda bayangkan, semua okey daripada isteri waktu petang tu nampak duit, balik masuk dalam rumah, jemur baju lagi, mungkin makan malam, tengok TV dengan suami, gedebak, gedebuk, gedebish. Akhirnya malam bila tengah tidur, katanya suaminya menceritakan pada Kak Gaya, dia terbangun sebab katilnya ni macam ada orang ngenjut. Bunyi katil. Jadi bila suami yang tidur miring, dia buka mata, apa ni? Katil terenjut-enjut ni. Dia toleh, dia nampak isteri. Katanya isteri saya sedang menyangkung, Casey. Bukan duduk bersila, sedang menyangkung dekat atas katil. Rambutnya tu dikedepankan sebab rambut isteri beliau ni panjang. Dikedepankan rambut. Kemudian badannya dihayun. Depan belakang, tak jatuh Depan belakang. Suaminya pusing, katanya. Suami toleh, suami tengok isteri. Suami terperanjat. Suami menegur, sayang, buat apa ni? Sayang. Kata jiran ceritakan pada Kak Gaya, kata jirannya dia cuba tegur isteri, isterinya tak layan. Dan isterinya terus menghayunkan tubuh depan belakang. Dan itulah bermulanya episod gangguan. Malah bila tiba waktu maghrib selepas kejadian itu, malam pertama tu dah tak boleh solat lagi. Waktu maghrib nanti suami akan buka azan berkumandang, isteri dalam bilik yang lemah tengah baring bayangkan. Itu suara yang kakak dengar hampir setiap waktu maghrib. Azan berkumandang, dia akan terpekik, akan menangis, mengilai, ketawa. Pakar datang berubat, sama juga. Jadi bila kakak tanya pada dia, ni apa masalahnya ni? Sampai orang nak sihir kau dengan isteri? Ini berkenaan dengan bisnes, perniagaan. Mereka ni dahulu, ini hanya andaian dia, mungkin rasanya begini, mereka ni dahulu pernah memulakan satu perniagaan yang mana kakak tak perlu jelaskan lebih lanjut. Dia ada seorang business partner, suami isteri lah. Jadi pasangan suami isteri, jiran kakak ni dengan pasangan suami isteri, bergabung, keluarkan simpanan, buat satu bisnes. Pada mulanya semua okey, berjalan dengan baik. Bisnes mana yang tak ada pasang surut? Jadi bila waktu bisnes surut, mula ada ketegangan. Cakap dia ni tak buat kerja, cakap dia ni makan duit company. Akhirnya terpisah. Bila berpisah, pasangan yang kedua ni, aku nak balik semua duit aku yang aku invest. Jadi pasangan jiran sebelah kata tak boleh. Macam mana aku nak kasih kau duit? Duit aku pun dekat dalam invest. Kerugian yang kita miliki, kita harus tanggung bersama. Inilah bisnes. Tak puas hati. Katanya, kau sengaja
nak lingkupkan bisnes sebab kau ada bisnes lain yang aku tak tahu. Jangan sampai aku cari Jangan sampai aku jumpa bisnes apa kau buat. Aku tahu kau ada bisnes lain dekat luar. Jadi maka itulah berlakunya ketegangan antara dua-dua kawan, berpisah. Kemudian masih lagi menghantui, kasih balik duit aku, kasih balik. Mungkin misal kata ini pandangan andaian saya. Misal kata masing-masing keluar 50,000 untuk buka bisnes. Bisnes tak maju, apa nak buat? Dua-dua salah kan? Dua-dua silap mungkin langkah. Tapi pasangan yang kedua ni minta balik duit 50,000. Katanya pasangan pertama ni menipu. Duit yang company buat ni dia buat bisnes lain dan sebagainya. Berlaku ketegangan, minta duit tak boleh bayar. Katanya buat apa aku nak bayar, bukan salah aku. Ini kan bisnes, kita ada berjanji, tak boleh, tak nak. Akhirnya dia kata sini, kau ingat kalau aku tak boleh dapat duit aku dengan secara kasar, aku akan gunakan cara halus. Maka terjadilah episod sihir menyihir ini. Kesian Casey. Kakak pernah jiran sebelah datang minta tolong. Kakak masuk dalam rumah, isteri dia Casey. Isteri dia dekat tingkap. Tingkap dalam bilik dah dibuka Casey. Tingkap besi, pagar tu dah dibuka, tingkap kaca pun dah dibuka. Sedang menyangkung dekat tingkap. Bila-bila masa dia lompat jatuh mati Casey. Kak Gaya. Astaghfirullahaladzim. Kak Gaya. Kejap. Kak Gaya, sekejap. Kak Gaya. Isteri saya Kak. Farida Kak. Kenapa dengan Farida? Farida nak terjun Kak. Astaghfirullahaladzim, nak terjun. Mana? Lari Casey, lari. Masuk dalam rumah. Betul, daripada pintu depan nampak bilik tengah menyangkung dekat atas tingkap bilik. Jadi Casey, hal ini masih berterusan. Masih lagi menghantui pasangan suami isteri. Dan kemungkinan adalah perbuatan bekas bisnes partner yang tidak puas hati. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik, terima kasih kepada yang sedang mendengar Misteri Jam 12 pada hujung minggu ini. Dah pun masuk melangkahkan kaki ke hari Sabtu, saudara. Baik saudara, kisah yang Kak Gaya ni panjang sedikit. Tapi saya nak bacakan sebabnya saya harap ia menjadi satu iktibar untuk kita semua. Sebab kisah panjang, memang menarik. Dan saya harap bila saya baca kisah ni, kita mendengar ni, jangan sesekali kita mungkin menganiaya manusia yang lain dengan melakukan hal-hal yang anda dengar awal tadilah. Kalau mungkin kita tidak puas hati dengan seseorang, kita guna secara orang tamadun bercakap, meluahkan kata-kata, bukan kesat tetapi meluahkan perasaan dengan cara yang baik. Kalau mungkin memang tak boleh bercakap dengan orang tu, dia ni aku dah tak boleh berbual. Lupakan saja, maafkan. Mungkin kalau tak boleh maafkan, diamkan. Setelah itu anda jangan indahkan dia lagi. Jadi harap kita semua menjadi manusia yang sentiasa menyayangi antara satu sama lain daripada ingin mungkin menganiaya antara satu sama lain. Misteri Jam 12 bersama dengan saya Casey. Selamat tengah malam semua. Terima kasih pada anda. Yang ini kiriman daripada mana ni? Laila berkongsi. Beliau katakan di sini, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Laila. Saya nak berkongsi pengalaman saya ketika sedang menunggang motosikal di rumah saya daerah Melaka. Jadi kisah kita teruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Baik saudara, yang ini Nur Laila berkongsi pengalaman yang katanya berlaku ketika beliau pulang daripada rumah sahabat, pulang ke rumah menunggang motosikal di rumahnya dekat kawasan Melaka. Nur Laila mengatakan, saya tunggang motosikal ni dah selalu Casey. Tempat-tempat dekat akan saya gunakan motosikal sebagai sumber pengangkutan. Jadi dipendekkan cerita, saya ni daripada rumah teman, rumah kawan baik saya, duduk sana berbual-bual, cik-cek lah, berborak-borak. Sampaikan nak pulang ni dah jam 10 malam. Tengok jam, alamak pukul 10. Dan katanya di sini pengalaman yang diceritakan ini kisah yang disampaikan dalam rancangan MJ12 ini ketika dia nak pulang naik motosikal tu sekitar jam 10 malam. Daripada rumah kawan pulang ke rumah saya menunggang motosikal memakan masa lebih kurang 15 hingga 20 minit. Dan tempat yang saya lalu ni kebanyakan adalah kawasan-kawasan rumah-rumah kedai. Jadi pukul 10 tu banyak semua dah tutup lah, kecuali kedai-kedai makan di tepi jalan yang buka. Kalau rumah-rumah kedai memang dah tutup. Tempat-tempat kawasan industri penjualan khususnya rumah kedai ni dah jadi sunyi sepi dah. Tengah tunggang motosikal, anda bayangkan ni kisah yang diceritakan untuk anda dalam Misteri Jam 12 dari Nur Laila. Jadi pendengar 897 FM, waktu malam ni kira tengah hidup ke enjin, tengah nak bergerak lah ni Ya, aku balik dulu lah. Okey, jumpa nanti. Tengah tunggang motosikal, tengah bergerak perlahan-lahan. Berlaku pula jalan pula, lalu pula dekat kawasan rumah-rumah kedai yang dah kosong katanya di sini Jadi bila sampai dekat kawasan rumah kedai tu, katanya saya ternampak dekat depan salah sebuah rumah kedai ada seorang perempuan sedang berdiri. Waktu tu dah selepas pukul 10 malam. Ya, ada perempuan ni tengah berdiri, seorang diri, di luar rumah kedai. Tapi kawasan tu sebenarnya ada sunyi. Langsung tak ada orang. Pekedai-pekedai ni semua, para pekerja, kedai-kedai, butik-butik semua dah tutup, Casey. Dah tutup. Saya nampak tengah berdiri, seorang diri. Saya pun perlahankan motosikal. Tengoklah, mana tahu saya kenal ke kawan saya boleh tumpang balik juga. Tengah perlahan, saya tengok. Dan saya perasan, baju dia pakai saya boleh nampak. Baju, corak apa. Ya, sedang berdiri, rambut dia panjang. Semua saya boleh nampak. Tengah tunggang ni, saya tengok, perhatikan. Dia tak ada muka lah. Bayangkan pendengar 897 FM. Wanita yang diri tepi road ni tak ada muka ni. Biar betul ni. Jadi saya masih lagi dalam keadaan sedang menunggang motosikal. Ya, seorang diri pada malam tu. Tak ada muka lah. Jadi saya perlahankan sampaikan saya berhenti seketika. Saya tengok, perhatikan. Takkan tak nampak, gelap ke? Tapi baju dia pakai saya nampak. Saya pun tergerak hati, angkat tangan lambai tau, lambai. Angkat tangan lambai. Katanya Laila. Tak nampak aku lah agaknya. Angkat tangan lagi lambai.
Lambai. Mungkin tak kenal kot. Tak apalah. Saya pun terus menunggang motosikal untuk pulang ke rumah. Sedang saya tunggang motosikal Casey, pada malam selepas 10 malam seorang diri menuju ke arah rumah saya. Tengah tunggang, tiba-tiba dekat belakang saya dengar Casey, depan belok kiri boleh. Ya Allah. Tercungap-cungap saya toleh belakang bila waktu saya dengar depan belok kiri boleh. Saya terus toleh ke belakang tengok, memang tak ada orang ni, tapi bulu rumah saya dah meremang Casey. Toleh belakang bila pandang depan, motosikal saya hilang kawalan, terlanggar pada bahagian tepi jalan, ternaik atas permukaan tepi jalan, dan saya terjatuh dari motosikal saya. Casey, bila dah terjatuh pada malam tu, aduh sakit. Aduh, sakitnya kaki aku. Sedang sakit ni, saya pandang dekat tepi, betul-betul tepi motosikal saya ni ada sebatang pohon. Dekat tepi pokok tu, wanita yang sama, sebab saya ingat bajunya, corak bajunya, dan memang sah wanita tu tidak ada raut wajah. Muka dia tak ada Casey, tak nampak mata, hidung, mulut tak ada, hanya nampak blank, hitam. Saya ternampak. Astaghfirullahalazim. Sampaikan saya tak boleh kawal diri. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya cuba bangun, pergi ke motosikal saya, cuba angkat, tak boleh terangkat Casey, kaki sakit, motor berat. Saya ni seorang perempuan bertubuh kecil. Kawasan dah sunyi ni. Saya cuba, akhirnya motosikal saya ni dapat saya dirikan. Saya tunggang motosikal saya dan berdesut saya meninggalkan kawasan itu. Saya memang tak jangkakan saya boleh berhenti, saya boleh nak tahu siapa yang dekat ujung di rumah kedai depan butik tu. Harap-harap kawan lah, kalau kawan tu boleh tumpang dalam perjalanan balik, boleh berbual. Tapi bila saya lambai, dia tak lambai balik. Kemudian bila saya cuba perhatikan, dia tak ada wajah. Waktu tu saya tahu saya dah buat salah. Maka itulah, kalau saya nampak orang dekat tepi jalan sorang-sorang waktu malam, saya takkan menegur Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Bersama dengan saya Casey dalam rancangan misteri jam 12. Bagaimana dengan anda semua? Diharapkan dalam keadaan yang baik, yang sihat pada tengah malam ini. Saya akan kembali dengan lebih banyak lagi pengalaman misteri. Jangan ke mana-mana, bertemankan saya di Ria 897 FM. 2 kisah telah anda dengar, agak panjang awal tadi. Harap terhibur dengan 2 kisah. Kita akan teruskan dengan kisah berikutnya dan audio klip yang saya janjikan. Entah benar ataupun tidak, seperti yang saya maklumkan pada semua, bila kita dengar rancangan misteri jam 12 ni, jangan kita percaya. Walaupun perkara itu datang dari mulut saya, pengalaman tu diceritakan, email, menerusi panggilan, jangan kita sebulat suara ni, oh ni betul, tidak. Ia sekadar hiburan dan sememangnya apa jua boleh berlaku dan mungkin hanya empunya diri dapat mengesahkan kebenarannya. Jadi anggap mendengar rancangan MJ12 ni sekadar satu hiburan, 100% hiburan, macam menonton filem seram, tidak lebih dari itu. Terima kasih. Kita akan teruskan bersama dengan saya Casey dalam Misteri Jam 12.
tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, NJ12 hanya satu hiburan. Misteri Jam 12. Terima kasih pada semua dan kita teruskan Misteri Jam 12. Saudara, sebelum kita rehat dengan beberapa buah lagu sebentar nanti. Kejap lagi ada sesuatu istimewa yang ingin saya kedengarkan untuk anda semua. Ya, sesuatu yang istimewa kepada anda yang sedang mendengar Misteri Jam 12. Nantikan saja. Tapi sekarang ini maaf tadi saya katakan adalah video, bukan video. Sebenarnya adalah audio. Yang mana seorang pendengar katanya pada waktu malam ada kalanya dalam rumahnya terdengar bunyi kerusi ditarik, ditolak. Dan apa yang terjadi pada satu malam ni, beliau tak ada di rumah, dia keluar. Dan rumah yang ditinggal ni adalah rumah yang dia sewa lah, bukan rumah miliknya. Ini berlaku di Shah Alam, bukan di Singapura, di Shah Alam, Malaysia. Dan katanya teman kita yang hanya ingin dikenali sebagai mana ni kejap Fairuz. Okey, Fairuz berkongsi pengalaman. Beliau menceritakan dalam rumah yang beliau sewa ni ada kalanya pada waktu malam akan kedengaran bunyi kerusi ditarik-tarik, ditolak, tarik. Jadi apa yang berlaku, beliau ni sebelum keluar beliau telah pun hidupkan laptop. Jadi laptopnya dia mulakan rakaman, bukan video tapi rakaman audio, suara. Apa yang berlaku, dia rakamkan suara ni, dan ini kejadian berlaku dalam rumah yang beliau sewa. Kedengaran bila dia balik tu, dia tengok laptop masih lagi hidup. Jadi senang kalau katanya, kalau saya rakamkan video, kalau saya rakamkan audio menggunakan handphone ataupun alat-alat yang lain, kemungkinan saya tak dapat lihat lebih terperinci. Jadi kalau gunakan laptop, dia dah rakamkan, bila dia stop, kata beliau ni, kata Fairuz, bila dia hentikan rakaman tu, dia boleh lihat waveform yang ada lah. Jadi waveform ni kalau ada macam waktu-waktu, kalau bunyi dia kuat, dia akan picking, macam wave ni akan naik tinggi, amplitude antara wave amplitude satu yang kedua ni dapat lihat jurang perbezaan tu amat ketara. Dari situ dia tahu, oh ni ada bunyi. Jadi dia akan pergi kepada tempat tu dan dengar. Jadi inilah kompilasi bunyi yang telah pun disatukan oleh teman kita untuk Misteri Jam 12. Anda dengar, katanya ini benar ataupun tidak, saya tidak pasti. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut. Kejadian ini membuat dia nak merakamkan. Sebenarnya dia tidur pada waktu malam, kadang-kala dengar bunyi kerusi tarik, tolak. Pada mulanya dia ingatkan bunyi itu datang daripada rumah atas ataupun rumah bawah. Tapi dia dalam firasat memberitahu ini berlaku dalam rumah. Jadi satu hari bila dia keluar waktu malam, berjumpa dengan kawan-kawan, dia buat keputusan untuk merakamkan, dan inilah yang dapat dia rakamkan. Saudara, sekali lagi kepada semua, benar ataupun tidak, jangan mudah kita percaya. Anggaplah ini semua hanya satu hiburan. Mungkin ia direka untuk kita nikmati kisah seram setiap malam dalam Misteri Jam 12. Jadi saudara, kalau sudah bersedia, kita dengar sekarang pengalaman yang diceritakan datangnya daripada Fairuz untuk semua pendengar Misteri Jam 12. Ria 897 FM. Terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama dengan kami
Ria 897 FM Misteri jam 12 bersama dengan saya Casey dari 12.30 malam sampai jam 2 pagi dengan lagu dan juga pengalaman-pengalaman misteri. Apa khabar semua geng-geng momok yang sedang mendengar pada Tika dan saat ini? Ya, setiap malam tanpa mungkin rasa seram saya berkongsi kisah-kisah anda. Tapi kadang-kadang pun meremang juga. Walaupun tempat baru, tetapi semangat yang lama masih kekal. Jadi pada tengah malam ini, terima kasih diucapkan kepada para pendengar yang sedang mendengar Ria 897 FM yang mungkin sekarang ini berada di Singapura, di Bukit Batok, di Marine Parade, ya mungkin di Marine Terrace, dekat kawasan. Ada juga teman kita dari Mountbatten sedang mendengar sekarang ini, dari Kalang, Aljunied, di Eunos, di Tampines, di Tua Payoh. Juga mereka yang sedang mendengar di Punggol. Apa khabar orang-orang Punggol? Teman-teman di Sengkang, bagaimana dengan anda pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12? Selamat tengah malam. Kalau semalam saya berkongsi pelbagai kisah, antaranya kisah memandu ke Genting Highland. Yang ini kiriman daripada seorang gadis bernama Nur Safia. Safia berkongsi pada saya untuk saya bacakan kepada semua para pendengar. Safia ni adalah seorang warga Malaysia, pendengar dari seberang tambak. Katanya, Casey, boleh tak kalau Casey sekiranya berkongsi pengalaman saya ketika saya sedang memandu pada lewat tengah malam, seorang diri Casey. Waktu tu memandu menggunakan laluan Lebuh Raya Kota Tinggi Mersing. Mungkin ada di antara para pendengar Ria, khususnya di Singapura, katanya Safia, pernah menggunakan laluan ini. Laluan Lebuh Raya Kota Tinggi Mersing. Kalau pernah lalu, pastinya kita tahu, dekat tepi jalan laluan tu, ada kubu. Bukan kubur, tapi kubu. Kubu yang ditinggalkan ketika peperangan Jepun berlaku satu ketika dahulu. Dan banyak kisah sebenarnya yang dikaitkan dengan kubu ini. Jadi mungkin kalau sedang lungsuri Facebook, boleh teman-teman dari seberang tambak berkongsi gambar, gambar kubu Jepun yang dikatakan betul-betul di tepi jalan laluan Lebuh Raya Kota Tinggi ke Mersing. Inilah kisah yang diceritakan oleh Safia dalam MJ12 di Ria 897 waktu kejadian yang menakutkan ini berlaku dan menghantui dirinya. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Waktu itu, saya sedang memandu dalam kenderaan. Sedang memandu. Cuaca pada mulanya nampak okey. Tidak ada apa-apa gangguan, semuanya nampak okey saja pada waktu malam. Ada beberapa kereta yang lalu dekat kawasan yang saya pandu kenderaan saya di Lebuh Raya Kota Tinggi Mersing. Pendengar Misteri Jam 12, kata Safia, saya ni nak pergi ke rumah mak saudara saya. Jadi tiba-tiba hujan. Hujan mula merintik-rintik. Entah tiba-tiba hujan, Casey. Mula turun hujan tu, terkena pada kenderaan saya. Saya pun hidupkan wiper, mengelap cermin depan kenderaan. Sedang pandu, saya rasa semakin lama semakin sunyi, semakin kurang, dan ada kalanya saya memandu agak jauh. Tidak ada satu kenderaan pun yang ada di hadapan saya. Memang menakutkan, memang menyeramkan. Saya hanya boleh berharap semua berjalan dengan lancar dan saya cepat-cepat dengan segera sampai rumah mak saudara saya. Dengar Ria 897 FM. Pada waktu tu memang takut, Casey. Mana tak takut? Saya ni dikelilingi dengan hutan, Casey. Kalau nak tahu, kalau pendengar Ria 897 FM nak tahu, dalam perjalanan ni Lebuh Raya Kota Tinggi Mersing, sebelah kanan, sebelah kiri, dia ada
ladang kelapa sawit dan sebelah satu lagi pula ada hutan. Tengoklah, kalau dari mana ke mana, sebelah kiri hutan, sebelah kanan ladang kelapa sawit. Kalau dari sana ke sini, katanya sebelah kanan ladang kelapa sawit, sebelah kiri pula hutan. Jadi tempat ni sepanjang-panjang berpuluh-puluh kilometer, semuanya dalam keadaan sedemikian. Dan memang gelap, memang sunyi, memang sungguh menakutkan. Tambahan pula pada waktu malam hujan. Saya seorang diri, hanya saya mampu pandu perlahan-lahan. Dan apabila saya sampai dekat satu sudut, dari jauh dapat lihat sedikit kubu yang terletak di tepi laluan Kota Tinggi Mersing. Saya hentikan kenderaan saya buat seketika. Saya hentikan kenderaan saya di tepi kubu berkenaan kerana pada waktu itu, saya berhentikan kenderaan di tepi jalan. Bukanlah saya nak keluar ambil gambar sebab hujan. Tetapi pada waktu itu saya hentikan kenderaan saya buat seketika sebabnya saya nak telefon. Dan telefon bimbit saya yang saya sedang letak di atas peha ataupun riba saya ni terjatuh ke atas permukaan lantai kenderaan yang saya pandu. Saya tidak ada handphone holder isi dalam kenderaan saya. Jadi dah terjatuh, saya angkat. Saya cuba jongkok ke bawah, tak boleh. Akhirnya saya berhentikan kenderaan dekat tepi, tarik handbrake. Kemudian saya buka lampu dan tengok ke bawah. Baru saya capai handphone dan saya nak telefon mak saudara saya. Pendengar Misteri Jam 12, pada waktu itu kebetulan dalam banyak-banyak tempat sepanjang-panjang jalan lebuh raya Kota Tinggi Mersing tu panjang entah macam mana, mungkin nasib saya dah termaktub yang saya ni berhenti betul-betul depan saya, jarak dalam 10 meter daripada mana saya letakkan kenderaan saya di tepi jalan adalah kubu berhantu terletak di lebuh raya berkenaan. Jadi dah ambil handphone, tengah call makcik. Jadi cakap dengan makcik ni. Makcik pun jawab panggilan. Hello, Cik Na Siapa ni? Ni saya lah, Fia. Fia. Kata nak datang. Dah pukul berapa ni? Tengah on the way lah, Cik Fia. Minta maaf lah. Saya ni tadi banyak kerja, on the way. Sekarang hujan, tak boleh pandu laju. Yelah. Pandu hati-hati. Sedang berbual dengan mak saudara saya, Casey. Saya terpandang depan kubu yang dikatakan berhantu terus meremang bulu roma yang menakutkan, Casey. Dekat atas kubu tu, saya nampak ada kain putih, Casey. Macam ada orang bentang di atas kubu berkenaan, kain berwarna putih. Tengah berbual, kemudian makcik saya cakap. Mak saudara saya tanya, Fia, ni datang dengan kawan ke? Di telefon ni, tak, Fia datang seorang, cik. Datang seorang? Oh, tu bunyi apa, radio Bunyi radio? Tak adalah, tak buka radio pun. Tadi cik dengar ada orang cakap kat belakang. Kau seorang ke dengan kawan? Kemudian, tak apa cik, nanti saya telefon lagi. Saya dah nak berjalan ni. Yelah. Letak telefon. Pendengar Misteri Jam 12, bila saya berada dalam kenderaan, makcik dah cakap macam tu. Bila nampak dekat depan atas kubu di Kota Tinggi ada kain putih, meremang bulu roma saya. Saya pun pegang steering wheel. Bismillahirrahmanirrahim. Turunkan handbrake, masuk gear, signal. Tik-tok, 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 tik-tok. Tapi belum keluar, kenderaan pun tak ada ni. Tik-tok, 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 tik-tok. Dekat belakang saya dengar dengan jelas, Safia. Astaghfirullahalazim. Tik-tok, 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 tik-tok.
Pendengar Ria 897 FM, mana bayangkan, katanya Safia, beliau rasa terperanjat. Ya, terkejut. Safia. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak ganggu kau. Kau jangan ganggu aku. Jangan naik kereta aku. Aku tak izinkan kau naik kereta aku. Sememangnya aku ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan aku lebih kuat dari kau. Tolong keluar dari kereta aku. Tolong keluar! Keluar! Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Saya membaca Casey Ayatul Kursi. Hujan. Waktu tu dah keluar, sedang memandu. Perlahan sangat saya pandu. Dapat rasakan di belakang kenderaan saya, benda tu masih sedang duduk. Mungkin saya tak nampak, tapi dapat rasakan Casey. Sampaikan saya nak tengok cermin untuk pandang belakang pun saya takut. Keluar! Keluar! Sambil memandu pegang steering wheel. Akhirnya saya perlahankan kenderaan dan berhenti buat seketika. Pendengar Misteri Jam 12, dah berhenti dekat tepi. Saya toleh belakang perlahan-lahan. Tengok tempat duduk saya. Di belakang tidak ada sesiapa. Saya buka lampu tempat duduk belakang. Saya mula memandu dan saya tak boleh hidupkan radio sebabnya radio dalam kereta saya rosak. Tidak boleh digunakan. Handphone saya pun tinggal berapa bar dan network memang tak baik. Pada waktu itu, Safia cekalkan hati, kuatkan semangat sebabnya kalau dia lemah, dia pasti akan kena ganggu katanya. Kemudian saya teruskan perjalanan Casey. Teruskan perjalanan untuk ke rumah mak saudara saya. Saya masih ingat lagi kubu peninggalan peperangan waktu zaman peperangan Jepun di Lebuh Raya, Kota Tinggi Masai. Kain putih dekat atas kubu berkenaan. Apakah sebenarnya kain putih itu? Bagaimana ia boleh berada di atas? Selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik saudara, kisah berikut ini ingin saya kongsi dengan anda. Ya, ingin saya ketengahkan dengan anda. Ini pastinya kita pernah dengar. Orang Melayu ni memang banyak jenis-jenis hantu yang kita pernah dengar. Nama-nama seperti Cik Pon. Kalau nama direct tu faham je lah. Cik Pon lah, kakak cantik lah. Mungkin hantu bungkus, gula-gula, hantu gala dan sebagainya. Tapi nama ini pun cukup sinonim dengan kisah misteri yang melibatkan kisah misteri orang-orang Melayu kita. Adalah toyol. Ya, toyol. Tugasan toyol, makhluk jin yang diberi nama toyol ini, tugasnya kita tahu mencuri duit. Dan toyol ni kerja dia tak boleh curi duit begitu banyak. Sekali dia ambil, tak boleh banyak, dia ambil satu persatu. Itu tugas toyol. Itu antara syaratnya yang saya faham. Ya, dia tak boleh datang, dia ambil duit tu
mungkin satu kali satu stack dia ambil tak boleh. Dia kena ambil satu. Jadi itulah kerja toyol. Dan ini pengalaman yang diceritakan oleh pendengar kita. Benar ataupun tidak, saya tidak pasti. Tapi kita ikuti kisah berikut ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Bertemankan saya Casey di Ria 897. Ingat saudara, setiap kisah yang diketengahkan jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut, anggaplah semua hanya sekadar hiburan saja. Jadi kalau sudah bersedia, kita teruskan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Bertemankan saya KC. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MJ12 hanya satu hiburan. Duit. Jadi pada mulanya mungkin saya tercicir, tapi benda ni menjadi satu tabiat. Akhirnya dipendekkan cerita, setelah bersangka buruk lah terhadap orang-orang dalam rumah tu, termasuk anak-anak saya, berjumpa dengan seorang pakar perubatan Islam, dan pakar ni kata kemungkinan adalah perbuatan makhluk. Makhluk apa? Makhluk toyol. Ini bermakna ada orang yang kenal saya, yang tinggal di daerah rumah saya ni mungkin yang kenal dengan saya menghantar toyol untuk mencuri duit simpanan daripada penjualan saya setiap hari. Jadi pakar ni pun kata, okey, boleh tolong. Dia kata boleh tolong, toyol ni tak akan ganggu kau lagi. Gerebak-gerebuk lah, macam-macam lah dia katakan lah. Kena buat beberapa perkara. Jadi pakar ni pun beritahu saya dia boleh tolong, dan saya pun tiba-tiba bersuara. Dia kata, saya ni nak tahulah, betul ke ada toyol? Macam tak percaya lah. Takkan toyol ni boleh curi duit? Kenapa tak curi duit dekat bank ke? Kenapa nak kena curi duit saya? Berapalah sangat? Katanya, kalau toyol tu boleh curi duit dekat bank, duit awak semua hilang. Ini awak cuma hilang 100, 200 paling-paling kan? Jadi saya terdiam. Tak ya juga Jadi itu kerja toyol, memang dia tak boleh curi semua. Dia curi sikit. Itu antara syarat perjanjian makhluk toyol. Jadi saya cakap, kalau ya betul lah, pakcik, kalau ya betul toyol yang curi duit saya nak tengok lah. Boleh tak saya nampak? Jadi pada mulanya dia kata, janganlah, awak ni jangan cari naas. Nanti awak nampak, awak sendiri yang takut. Dia ni bukan macam toyol dalam filem-filem. Warna dia hijau ke, macam budak-budak. Wajahnya hodoh sangat, seram. Tapi saya tetaplah nak tengok. Kalau tengok bentuk tubuh pun dah tahulah, dah jadi. Betul. Jadi pakcik ni pun okey. Dia arahkan saya. Katanya, makhluk toyol ni sentiasa dia memang suka bermain dengan benda-benda bulat seperti bola. Antaranya goli, antaranya kacang hijau dan benda-benda bulat lah. Banyak-banyak tu dia mesti banyak, dia tak boleh sikit. Jadi macam ambil kacang hijau tu, tabur dekat tempat tu, nanti dia akan bermain-main sampai dia lupa nak curi duit, dan taburkan goli ke, tapi mesti satu tempat. Jadi saya pun kata, kalau gitu macam mana saya nak tahu toyol tu ada dekat situ? Kadang-kadang tertidur tak perasan. Jadi dia pun kata, dia pernah buat perkara ini. Dan inilah yang dia nak ceritakan di sini. Okey, anda bayangkan katanya, untuk kita mungkin terbangun dari tidur, letakkan goli ataupun kacang hijau dalam kotak musical. Dalam kotak musical box ni kan. Musical box kalau kita buka kan ada lagu kan. Bila bunyi lagu, kalau kita tidur tak nyenyak sangat, kita akan terdengar dan kita akan terbangun. Mujarab ke? Boleh ke? Cubalah. Jadi malam pertama saya letak taburkan kacang hijau. Nak cari goli susah. Saya ni peniaga, kacang hijau banyak. Ambil kacang hijau kisi, tabur dekat keliling tu. Kemudian tengah-tengah letak musical box. Dalam musical box letak lagi kacang hijau. Kisi malam pertama, malam kedua. Sampaikan saya lupa tau kisi.
Saya lupa tentang musical box dengan kacang hijau dekat dalam tu. Dah lupa. Sampaikan pada satu malam, pendengar Ria 897 FM, ketika saya sedang nyenyak tidur, isteri saya tak ada di rumah. Waktu tu isteri saya tidur di rumah mak mertua. Mak mertua saya, ibunya lah. Sebab mereka ada urusan keesokan pagi, jadi isteri saya minta izin ke sana. Jadi saya dalam rumah ni, saya dengan 2 orang anak. 2 orang anak dalam bilik masing-masing, saya seorang diri dalam bilik. Tiba-tiba saya ni sedang tidur-tidur ayam. Baru nak masuk, nak lelapkan mata dan mengantuk penat, tapi masih belum tidur 100%. Dalam keadaan tidur-tidur ayam, Casey. Pendengar Ria 897 FM. Cik Mahat katanya di sini, saya tidur miring. Jadi belakang saya ni adalah almari saya. Dalam almari itu ada laci, dalam laci itu ada musical box. Sekarang tengah tidur-tidur ayam meremang belum rumah saya ceritakan Casey, saya dengar bunyi musical box ini bermakna ada orang buka. Persoalannya, sekarang saya dah buka mata ni. Saya nak toleh, tengok ataupun tidak. Tiba-tiba, senyap. 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 Tak ada bunyi lagi musical box, Casey. Dalam hati saya ni, kalau aku toleh, dia dekat belakang aku, habislah. Saya diam. Sampai saya terlelap. Casey pada mulanya nak sangat tengok. Nak sangat. Tunggu Casey, hari pertama tunggu, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Tunggu. Bila sampai saya dah lupa, dah tak ingat tentang musical box tu dalam laci saya ni. Dia datang, Casey. Bila dia datang, dia buka musical box. Saya ni pula teragak-agak. Nak toleh atau tak nak? Nak toleh atau tak nak? Akhirnya bila benda tu berhenti berbunyi, saya dah takut. Saya tidur balik. Sampai tertidur. Bangun pagi, Casey, musical box masih ada di sana. Tetapi kacang-kacang dalam musical box tinggal sedikit saja. Banyak semua dah bertaburan dekat luar. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Sejak malam tu saya tahu, kadang-kadang bila tengah marah kita cakap senang, nak tengok. Tak kisah, saya nak tengok. Tapi bila sampai waktunya, adakah kita berani ataupun sebaliknya? Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Itu dia kisah. Selamat tengah malam kepada semua. Terima kasih kerana mendengar Ria 897 FM. Bertemankan saya Casey dalam rancangan paling seram di radio Misteri Jam 12. Terima kasih juga pada anda yang telah pun kirimkan voice note anda ke nombor WhatsApp yang mana telah pun saya minta beberapa bulan yang lalu dan dah pun saya satukan dalam satu surutan rancangan Misteri Jam 12. Ada yang tak boleh gunakan. Satu,
kerana anda terlampau anda cakap ni terlampau berbisik ataupun anda teragak-agak suaranya macam tak sesuai Ada yang teragak-agak, ada berbisik macam tak dengar apa awak cakap ni. Ada pula yang kirimkan terlampau bising background. Kecoh Jadi inilah antaranya. Dan ada juga yang sebabnya WhatsApp ni banyak DJ yang gunakan. Jadi ada yang dah tenggelam tak dapat cari. Nanti mungkin saya akan buat yang kedua. Boleh kirimkan suara-suara anda, boleh saya satukan Kalau dalam tu anda dengar lah, ada pendengar kita dari England, dari Amsterdam sedang mendengar, pendengar kita dari Kuala Lumpur, dari Tanjung Pinang sedang mendengar, di Singapura tidak terkecuali. Terima kasih sekali lagi kerana menjadikan Ria 897 FM sebagai stesen hiburan, stesen informasi anda. Selamat tengah malam juga kepada Syahrul, selamat tengah malam kepada Momo GGM, Nur Jasmine, kita juga ada Adi Suhaidi sedang mendengar Misteri Jam 12, Nuzul Hakimi Anwar, Syahrul Hafifi, juga ada teman-teman seperti Nur Ain, Yus Juweta The Love, Akmal Harahaf, Aliski Pedolski, amboi, Ratapan Pilu sedang mendengar sekarang ini. Kita juga ada Aida Aimin, Boy mana ni, Boy Kilohertz yang sedang mendengar, Ruby Rock Chicks, AJ okey, ni mungkin fan Aida Jebat Sonia Aimanus, ada juga yang ini Zulhelmi Uda, pendengar kita seperti Kak Nurkia, Kak Mas Dusa, siapa lagi sedang mendengar sekarang ini. Kita juga ada akak kita di Holland, the Netherlands, Kak Nana Sarina Selamat Vos. Apa khabar semua? Kita juga ada Encik Latifah, AV Shazali sedang mendengar di Australia sekarang ini. Katanya selamat tengah malam kepada KC dan juga para mendengar Misteri Jam 12. MJ12 the best, sejak tukar format tak jawab panggilan, I truly enjoy the show. Rindu ke dengan seseorang? Kalau rindu boleh buka talian Nantilah kita akan tengoklah macam mana. Sekarang ini formatnya lain sedikit nak perkenalkan, jadi semoga terhibur semua. Dan seperti biasa, saya kerja pagi pukul 6. Jadi MJ12 untuk format ni pun berlainan sedikit Saya akan tutup lebih awal daripada biasalah. Harap maklum dan harap memahami. Terima kasih kita give and take lah. Jadi jangan lupa juga untuk mendengar saya setiap pagi bersama dengan Niti Baizura dalam Roti Bakar Teh Tarik. Saya kerja 6 pagi sampai 10 pagi. Macam-macam segmen ada setiap pagi menemani anda kalau nak hantar nak ke sekolah ke, nak pergi sekolah ataupun nak ke tempat tugas. Dengarlah DJ KC. Antaranya saya pernah bertanya soalan ini pada waktu pagi. Ini antara intipati ada soalan-soalan kelakar, seram, lucu. Ada berita-berita dalam luar negeri tentang artis pimpin tangan, tentang artis keluar produk, tentang Nur Sajat yang ada boyfriend. Nur Sajat dah ada boyfriend. Korang bila? Hashtag kau mampu. Jadi macam-macam kisah lah kita kongsi sama. Saya pernah tanya kepada Niti Baizura pada waktu pagi, dalam banyak-banyak ikan apa sebelum dia mati kita dah anggap dia mati? Nampak? Ini soalan Misteri Jam 12. Saya tanya, dalam banyak-banyak ikan apa sebelum dia mati kita dah anggap dia mati? Kesian ikan tu. Agak-agak anda ikan apa tu? Jadi fikir-fikir ikan apa sebelum dia mati kita semua dah anggap dia mati? Tak baik kan? Patut kita janganlah fikir negatif, tapi inilah ikan yang dimaksudkan. Jadi saudara, jawapannya adalah ikan sebelum dia mati kita semua dah anggap dia mati adalah ikan arwana. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik, pendengar Ria 897 FM, kita kembali
bersama dengan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingat saudara, setiap kisah yang anda dengar, anggaplah hanya sekadar hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ini datang daripada Encik Rizal. Katanya di sini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Rizal, bekerja di salah sebuah bowling alley di Singapura. Satu ketika dahululah. Sekarang ni saya dah kerja tempat lain. Tapi perkara ini berlaku lebih kurang 10 tahun yang lalu. Wow, sekarang mungkin tahun 2007 lah. Jadi 10 tahun yang lalu saya kerja di sebuah bowling alley di Singapura. Tempat ni bukan 10, maaf. Saya faham. Ya. 10 tahun yang lalu bekerja di sebuah, jadi campur. Okey. Katanya dia pernah bertugas di 2 bowling alley center di Singapura. Dan satu 10 tahun yang lalu, satu lagi 20 tahun yang lalu. Ini berkenaan dengan pekerjaan sebagai seorang technician yang pertama di bowling alley yang pertama di Singapura. Tempat ni pun dah tutup katanya Rizal. Jadi inilah pengalaman yang diceritakan untuk Misteri Jam 12. Begini kisahnya. Jadi Peringaria 897, pada waktu itu saya kerja dekat bowling alley. Bowling alley saya ni tutup pukul 2 pagi, Casey. 2 pagi dah tutup. Dan lazimnya pukul 1.30 kita dah mula. Saya ni dah mula bungkus barang-barang saya. Tinggal nak angkat beg. Pukul 2 tepat, angkat beg, keluar. Tak ada hege-hege, turun bawah, naik motor, balik. Tapi kalau hari hujung minggu, tutup pukul 3 pagi. Hari biasa tutup pukul 2. Hari hujung minggu 3 pagi dia tutup. Pendengar Misteri Jam 12, ini berlaku pada hari biasa. Hari biasa lazimnya orang akan bermain bowling sampai sekitar jam paling lewat 12.30. Paling lewat. Lepas tu dah tak ada dah. Tapi tetap kita akan buka lah operating hours, Casey. Jadi bila dah tak ada orang, selalunya kalau hari biasa cuma 2 pekerja yang ada. Nak shift pada waktu malam. 2 pekerja yang ada, saya sebagai seorang technician bowling dan seorang lagi cashier yang ada di depan. Dan kadang-kala cashier akan pergi tandas. Cashier ni kadang-kala berada dekat belakang dengan saya. Jadi di belakang ni, dekat saya bilik technician, ada CCTV monitor screen. Ya, dekat depan ada juga monitor screen di bahagian belakang bowling alley. Jadi saya tengah duduk berbual dengan cashier. Kita pun dah jadi kawan lah. Duduk berbual-bual, dah tak ada customer. Kemudian apa yang berlaku? Ini dia kerja dekat bowling alley Jadi sedang saya duduk bercakap-cakap, berborak-borak dengan cashier, namanya Idham. Tengah duduk, saya tengok dekat monitor CCTV dekat dalam bilik technician, ternampak ada orang, seorang perempuan sedang diri dekat kaunter. Cakap, Dam, ada orang ah. Si Idham pun, alamak, nak dekat pukul 1 pun nak main bowling ke? Berapa game lah kau boleh main? Pergi. Jadi si Idham, kacau lah, orang tengah nak relax ni. Idham pun bangun, keluar daripada bilik technician. Saya masih tengok lagi CCTV tu. Saya tengok CCTV. Saya nampak si Idham ni daripada satu lagi CCTV keluar daripada belakang bilik technician, tengah jalan nak pergi ke kaunter. Dia jalan nak pergi kaunter, kemudian dia patah balik. Belum sampai kaunter dia jalan, dia patah balik. Dia masuk. Dia masuk pintu. Oi, customer tu, pergilah. Mana ada customer? Aku keluar dah tak ada orang dah. Ni apa? Saya tunjuk dekat kamera. Ada orang dekat kaunter. Yang dia pergi masuk, kenapa? Perempuan ni alamak, tadi aku keluar tak ada orang sih. Ni apa ni? Pergilah. Akhirnya tadi tunggu kat tepi tembok tu tak. Si Idham ni pun keluar lagi.
Dia keluar, saya nampak dekat CCTV ni, dia keluar daripada bilik technician ni, jalan keluar sampai dekat kaunter Casey. Dekat kaunter, Idham berdiri. Yang saya hairan, Idham berdiri, dia tengok kiri, tengok kanan, tapi dia tak layan perempuan kat depan dia ni. Kemudian dia jalan keluar, tengok kiri, tengok kanan. Dia sampai buka pintu nak masuk kawasan bowling center tu, dia tolak. Dia tengok, saya nampak dia dekat luar. Perempuan tu masih berada dekat depan kaunter, berdiri, tidak gerak-gerak langsung. Pendengar Misteri Jam 12, saya terdiam seketika. Kemudian saya pun keluar daripada bilik technician. Saya pergi ke depan. Saya tengok dekat kaunter, memang tak ada orang. Idham pun masuk balik. Tak ada orang ah. Alamak, geram ah. Saya kata pada dia, tak apalah bro, aku rasa kita tutup siang sudahlah. Boleh ke? Nanti aku explain. Boleh lah, bukan tahu pun. Jadi Idham masuk bilik dia. Saya kembali ke dalam bilik technician. Masuk balik Casey, tengok CCTV. Saya terperanjat, perempuan tu masih dekat kaunter. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Sekarang ini Misteri Jam 12 bersama dengan saya Casey, Radio Singapura di Ria 897 FM. Terima kasih pada yang ada di Facebook, ramai masuk gelanggang pada malam ini. Terima kasih lah memeriahkan lagi suasana Facebook. Bagus. Ini pendengar radio bersatu, tak kisah dari negara mana pun, dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei Darussalam. Apa khabar Auda? Ya, dari Batam Indonesia, khususnya di Tanjung Balai Karimun di Tanjung Pinang. Ya, kabar semua, kabar ya, sehat-sehat ya. West Mangan. Nampak tu cakap Jawa West Mangan Casey. Casey mangan ni lapar. Ya. Masih belum makan, perut kelapar. Nanti malam pulang mau cari makan ya bentar lagi. Tapi itulah kalau makan malam perutnya makin gendut gitu. Jadi hati-hati ya. Kita akan berehat. Casey akan kembali sebentar nanti di Ria 897 FM. Terima kasih pada anda yang sedang mendengar Misteri Jam 12. MJ12 on call. MJ12 on call. Ria 897 MM.